Assalamualaikum. Saya nampak Ustaz Arif dah masuk ya Ustaz. Saya Fazlina. Ya, Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Okey Ustaz, Okey. saya Ustaz dah jadi co-host, so saya serahkan majlis pada Ustaz lah ya. Baik, terima kasih. Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'd. Yang pertamanya syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izinnya pada pagi ini alhamdulillah kita dapat bersama-sama dalam siaran ataupun dalam pengajian secara virtual atau secara alam maya ini. Terima kasih kepada hos kita Hajah Fazlina Puan Fazlina yang juga kenalan saya juga ya, yang pernah bersama-sama dengan saya dalam siri menunaikan umrah pada tahun lepas dah genap setahun dah alhamdulillah. Betul Terima Ustaz. kasih sekali lagi pada hos Puan Fazlina, dan juga ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada seluruh yang hadir pada hari ini, pada majlis hari ini, iaitu siri kuliah tajwid yang dianjurkan oleh muslimat Masjid Nurul Iman dan juga jemaah Ahsanu Amala. Masya-Allah hebat tu jemaah Ahsanu Amala. Tahniah pada pihak penganjur yang mengadakan program ataupun menganjurkan majlis seperti ini. Suatu majlis yang penuh dengan kebaikan, majlis ilmu, walaupun dalam keadaan kita masih lagi PKPB ni jadi alhamdulillah walaupun kita ada di rumah masing-masing ketika dan waktu ini, barangkali mungkin ada yang bekerja hari ini di tempat anda atau ada urusan masing-masing di luar, tetapi masih juga kita dapat memanfaatkan waktu yang ada untuk kita isi dengan pengajian-pengajian ilmu, kuliah-kuliah ilmu, siri-siri pengajian yang mana kita semua tahu bahawasanya ini adalah satu antara amal soleh sesuai dengan nama pihak penganjur Ahsanu Amala. Masya-Allah amal yang paling baik, Ahsanu Amala. Jadi ini yang akan diberikan ataupun akan ditanya oleh Allah Ta'ala saat kita dihimpunkan oleh Allah Ta'ala, iaitu di mana Allah tanya ayyukum ahsanu amala, di antara kamu amal mana yang paling baik, ataupun di antara kalian apakah amalan yang paling baik yang kita buat ketika mana hayat hidup kita di dunia. Jadi alhamdulillah kita isi waktu yang ada ini dengan hikmah PKP ini kita dapat melakukan pengajian secara online. Dan jujurnya pertama kalilah saya ni secara menggunakan aplikasi Zoom ni. Dulu pernah guna tapi dah stop. Jadi ni kembali guna balik. Jadi ini adalah satu jalan yang kita boleh ikhtiar atau jalan untuk kita boleh manfaatkan untuk pengajian kita. Alhamdulillah, dan saya difahamkan pengajian kita ini akan berakhir pada jam 12 saya 10.30 hingga 12. Jadi 1 jam setengah ni kita nak isi dengan pengajian yang mana saya ditanya tajuk apa yang saya nak kongsikan pada hari ini, dan ini adalah siri yang pertama atau pengenalan bagi kita. Sebelum ni tidak ada lagi, ini pertama kali siri pengenalan. Jadi bila saya ditanya tajuk apa, saya pun berfikir juga apakah tajuk yang sesuai untuk kita nak sharing atau yang kita nak kongsi dalam pengajian ilmu Al-Quran khususnya ini. Dalam siri pengenalan pada awal ini. Jadi bila mana kita sebut kuliah tajwid ni, pengajian tajwid ni, kita nampak hukum-hukum ialah hukum nun sakinah, hukum mim sakinah, hukum-hukum mad, ahkamul mudud dan seumpama dengannya. Itu antara cabang ilmu dalam ilmu tajwid. Tetapi pengajian ilmu tajwid bukan hanya semata-mata kita belajar baca Al-Quran dengan betul. Itu antara intipati ilmu tajwid. Tetapi sebenarnya lebih luas lagi bila mana kita menyebutkan pengajian ilmu Al-Quran atau ilmu tajwid, yang perlu kita fahami, yang perlu kita hadam, yang perlu kita hayati dalam membaca Al-Quran.
Tidak mahu kita baca Al-Quran semata-mata baca, tetapi tidak menghayati, tidak mengambil mukjizat baginda Nabi SAW yang begitu agung ini. Jadi sebab itu dalam siri pengenalan apabila ditanya kepada saya, maka saya pun memberi tajuk Fadilat Al-Quran dan juga sejarah sejarah ilmu tajwid. Patut saya begitulah apa yang saya sebutkan dalam sejarah penulisan ilmu tajwid. Jadi sebagai pengenalan ni kita nak tahu sedikit sebanyaklah apa yang kita boleh kongsikan di dalam memahami ataupun menghayati lagi kelebihan Al-Quran, kelebihan mempelajari ilmu tajwid dan sedikit sebanyak sejarah penulisan ilmu tajwid. Jadi kita nak masuk dalam ilmu tajwid ni, kita kena kenal dululah sejarah, kena kenal dulu apakah yang kita nak sebutkan dalam perbincangan ilmu tajwid. Jadi insya-Allah kita raikan semua yang hadir pada hari ini. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Mudah-mudahan kita dapat bersama-sama dalam siri kita sehingga akhirnya insya-Allah. Sebab bila mengaji ilmu tajwid ni benda yang sebenarnya bagi saya benda yang bukan ilmu yang menjadi minat orang ramai. Tidak seperti ilmu memasak, ilmu menjahit, tidak seperti ilmu duniawi yang lain. Ilmu tajwid ini satu ilmu yang barangkali mungkin bukan menjadi ilmu yang diminati ramai, tetapi inilah sebenarnya yang menjadi asbab kepada kita di mana mengikuti sunnah baginda yang begitu agung, iaitu membaca Al-Quran secara bertajwid. Maka sebab itu banyaklah siri-siri pengajian, kelas-kelas, tahsin, talaqi untuk memahirkan pembaca dalam membaca Al-Quran. Dan kita kena ada niat, biar kena ada niat untuk mempelajari ataupun memperelokkan bacaan kita. Mungkin dulu kita tak pernah sempat untuk belajar ilmu tajwid. Tak apalah, tak apalah yang telah berlalu tu nak buat macam mana. Tapi biar ada niat supaya kita dapat memperhalusi dan memperbaiki bacaan kita. Dan zaman sekarang ni banyak saluran, banyak wasilah, banyaknya pengajian-pengajian yang diwujudkan. Tujuannya supaya kita mendapat manfaat daripada peninggalan para alim ulama. Jadi saya bukanlah nak mengajar, jadi saya bukanlah nak mengajar tuan-tuan puan-puan yang hadir, tetapi lebih kepada perkongsian apa yang kita nak kongsikan daripada pertemuan kita ini, insya-Allah. Dan sebenarnya tempoh 1 jam setengah ni untuk pengajian ilmu tajwid sebenarnya barangkali mungkin terlalu lama dalam siri online ni. Kalau secara bersemuka tu mungkin ataupun secara fizikal mungkin okey kan, tapi untuk online ni saya pun pening kepala juga macam mana saya nak create supaya dapat kita tumpukan perhatian. Sebab belajar ni mesti kena fokus. Kalau tak fokus, maka akan menyebabkan ilmu yang kita belajar tu mudah lari. Okey, sebab tu antara adab-adab dalam belajar, kita perlu fokus, perlu kita dengar apa yang disampaikan oleh guru kita, supaya kita dapat mengambil istifadah daripada pertemuan itulah, apa sahaja ilmu lah, khususnya ilmu-ilmu berkaitan dengan amalan kita, insya-Allah. Baik, tuan-tuan puan-puan hadirin yang dirahmati Allah. Jadi sebagai pengenalan untuk hari ini, saya nak berkongsi pada tuan-tuan puan-puan tentang fadilat Al-Quran. Bila kita menyebutkan tentang fadilat, maka itu adalah kelebihan. Fadilat itu kalimah bahasa Arab lah yang bermaksud kelebihan. Fadilat Al-Quran, fadilat zikir, fadilat solat dan seumpama dengannya. Bila sebut fadilat, maka itu adalah kelebihan. Kita kongsikan beberapa fadilat yang kita boleh ambil sebagai bila kita dengar fadilat ini, kita menjadi orang yang bersungguh atau orang yang ada mujahadah yang kuat untuk kita mempelajari ilmu tajwid khususnya, mempelajari ilmu Al-Quran khususnya, dan ingin untuk mencantikkan lagi bacaan kita. Sebab ada banyak hadis Nabi SAW yang menceritakan tentang kelebihan Al-Quran ini. Fadilat yang kita nak sebutkan. Okay? Jadi saya tak sempat nak buatkan slide ataupun nak share slide Puan Fazlina, mungkin barangkali kesetukan masa yang ada. Jadi insya-Allah untuk pertemuan yang akan datang, insya-Allah saya difahamkan kita punya pertemuan hari Selasa dan hari Rabu
Hari Selasa saya tak pasti, kena double Oh, confirm okey okey okey, dengan baik Puan baik. Aziah, Okey, baik baik. Ustazah Aziah. Okey. Hari Rabu ni saya rasa confirm lah. Okey, baik baik. Nanti Ah, insya-Allah saya cuba confirmkan balik. Insya-Allah dalam siri yang akan datang, pertemuan yang akan datang, saya akan kongsikan beberapa slide lah untuk kita tengok. Sebab kalau saya bercakap je 1.5 jam, tuan-tuan perempuan tengok muka saya je tak dapat manfaat juga kan. Jadi baik tengok slide kan, sikit sebanyak dapat juga tengok ada yang kita boleh catatkan. Okey. Dan juga suka untuk saya ingatkan untuk kita kalau boleh adalah catitannya, adalah kita punya kertas dan pen kalau kita mampulah. Tapi kalau kita tengah drive jangan buat pasal. Tengah drive jangan ada pen dengan pensel pula, tak kenalah ya. Kalau kita di rumah dalam keadaan lapang, tidak ada sebarang urusan, maka dalam belajar ni itu yang dipesan oleh para alim ulama ya. Ilmu itu diikat dengan pena. Ilmu itu diikat dengan penulisan. Seperti mana kuda, seperti mana lembu diikat dengan tali, haiwan diikat dengan tali, maka ilmu ini kata ulama diikat dengan pena. Maka maksudnya kita tulis. Kita tulis itu adalah sebagai ilmu yang kita dapat. Okey? Ilmu yang kita pelajari. Apa yang kita faham itu yang kita tulis. Sebenarnya itulah sebenarnya ilmu yang Allah beri pada kita. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita ada sedikit alat untuk kita tulis, untuk kita pelajari berkenaan dengan ilmu tajwid ini. Okey? Jadi insya-Allah untuk permulaan fadilat Al-Quran, kita nak ambil beberapa hadis sebagai mukaddimah pertemuan kita. Yang di mana saya ambil beberapa fadilat ataupun al-hadis-hadis ini daripada beberapa karangan kitab para asatizah yang ada, daripada himpunan kitab-kitab yang ada dalam bab ilmu tajwid dan Al-Quran. Jadi yang pertamanya fadilat yang pertama yang saya nak kongsikan pada hari ini, mudah-mudahan menjadi motivasi, menjadi panduan, menjadi keseronokan kepada kita, iaitu satu hadis yang diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa Al-Asy'ari ini adalah seorang sahabat Nabi lah. Seorang sahabat Nabi yang mana kita tahu Abu Musa Al-Asy'ari ini ketika mana kedatangan baginda Nabi ke Madinah, beliau antara orang yang menyambut Abu Musa Al-Asy'ari. Jadi dalam satu hadis Nabi SAW daripada Abu Musa Al-Asy'ari menyatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang mukmin, orang mukmin ni siapa? Orang Islam, orang yang Islam dan beriman. Dia ada beza dia, mukmin dan juga muslim. Mukmin adalah orang yang Islam dan orang yang beriman. Jadi orang mukmin itu sudah tentu orang muslim, tetapi tidak semestinya orang yang muslim itu mukmin. Boleh faham Tidak semestinya orang muslim itu mukmin. Dia Islam hanya pada nama tetapi tidak beriman atau tidak beramal dengan amalan Allah Taala apa yang dibawa oleh Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW, maka dia hanya muslim. Ramai orang muslim tidak mukmin ada, tetapi kita nak menjadi orang yang mukmin, iaitu mengamalkan Islam dan beriman dengan Allah dan Rasulnya. Maka kata Nabi, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran. Dia orang mukmin ni dia baca Quran. Orang mukmin adalah orang yang membaca Al-Quran. Okay? Perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran adalah seperti al-utrujah dalam hadis tersebut, iaitu seperti limau yang manis. Limau yang manis. Yang berbau sedap, rihuha tayyibah, baunya harum, baunya sedap. Okey. Wa ta'muha tayyib, dan rasanya manis. Itu perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran. Macam buah limau yang manis, bau manis, bau sedap, bila makan pun sedap. Masya-Allah. Jadi itu nikmat yang Allah bagilah atas dunia kan. Bila kita dapat makan buah yang berbau sedap, makan dan rasanya pun sedap, kita rasa nikmatlah. Itu perumpamaan kata Nabi orang mukmin yang membaca Al-Quran. Kemudian kata Nabi, perumpamaan seorang mukmin yang tidak membaca Al-Quran. Orang mukmin tapi tidak membaca Al-Quran. Ini kata Nabi SAW adalah seperti at-tamrah, buah tamar. Buah tamar kan, atau kita panggil buah kurma lah mudahnya.
iaitu dia tidak mempunyai bau. Buah tamar ni dia tidak ada bau. Kalau kita pergi ke Tanah Haram, Mekah dan Madinah, biasanya kita cari kurma lah, kan? Kurma yang paling hebat sekali atau kurma yang paling baik sekali, iaitu kurma ajwa lah. Kalau di Madinah kita biasa cari kurma ajwa, kan? Di Malaysia pun adalah kalau kita nak cari kurma ajwa. Kurma tamar itu baunya tidak ada. Kita bau, tak ada bau tamar ni. Okay? Walaupun begitu kata Nabi, dia tidak mempunyai bau tapi rasanya itu manis. Masya Allah. Tamar itu walaupun tidak ada bau tapi rasanya manis. Itu perumpamaan. Walaupun orang itu orang mukmin, dia tidak baca Al-Quran tetapi dia juga mendapat kemanisan daripada kemukminan. Kemukminan. Ada ke ayat tu kemukminan? Tak apalah ya. Keimanan dia itu. Baik. Kemudian kata Nabi yang ketiga, perumpamaan orang munafik. Orang munafik. Ini tahulah orang munafik. Sifat-sifat an-nifaq ini. Orang munafik yang membaca Al-Quran, kata Nabi, adalah seperti bunga. Seperti bunga yang mana berbau harum tetapi rasanya pahit. Bunga. Jadi bunga ini ada yang berbau harum tetapi rasanya pahit. Maknanya itu perumpamaan bagi orang-orang yang munafik. Yang munafik tetapi dia baca Al-Quran. Orang munafik dia baca Al-Quran. Jadi jangan ingat orang munafik tak baca Al-Quran. Dia baca Al-Quran kerana mungkin mengharapkan penghargaan daripada orang, kan dia munafik. Ingin perhatian daripada orang, berpura-pura dan seumpama dengannya, itu ciri-ciri orang munafik. Tapi dia baca Al-Quran. Maka mereka ini seperti bunga, kata Nabi, yang berbau harum tetapi rasanya pahit. Dan perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran, kata Nabi, adalah seperti buah peria. Buah peria yang pahit dan ianya tidak berbau dan rasanya itu pahit. Itu perumpamaan bagi orang munafik yang tidak membaca Al-Quran. Jadi tuan-tuan hadirin dan hadirat, bila mana kita mendengar hadis yang Nabi sebutkan ini, bahawasanya kelebihan bagi orang yang baca Al-Quran ini, kata Nabi, seperti perumpamaan buah yang manis, yang bau sedap dan rasanya baik. Jadi ini perumpamaan Nabi bawa dalam hadis ini. Kalau kita baca dalam Al-Quran, banyak juga perumpamaan yang Allah beri dalam Al-Quran. Kenapa Allah bagi perumpamaan ini relate kepada manusia sebagai suatu benda yang kita nampak? Sebab manusia ni bila dia benda yang tak nampak, dia payah nak percaya. Betul tak? Kita payah nak beriman benda yang kita tak nampak. Sepatutnya kita kena dipanggil sebagai keimanan perkara-perkara ghaibiyat, perkara-perkara yang tidak nampak, bab syurga, neraka, bab dosa, pahala dan seumpama dengannya. Maka Allah berikan perumpamaan dalam Al-Quran, Nabi beri perumpamaan dalam hadis kerana nak menyatakan bahawasanya itulah kaitan yang paling dekat dengan diri kita sebagai seorang manusia. Maka sebab itu disebutkan beberapa perumpamaan dalam Al-Quran, dalam hadis. Fadilat yang kedua yang kita nak kongsikan. Yang kedua daripada Sayyidina Ibn Abbas. Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ni kita tahulah dia adalah sahabat Nabi yang dipanggil sahabat kecil, Abdullah bin Abbas. Jadi kalau dia punya makam di Taif, di Taif. Kalau jemaah, kalau kita direzekikan untuk pergi menziarahi tanah haram ataupun menunaikan ibadah haji atau umrah, insya-Allah lah, insya-Allah kita punya jemaah Malaysia ni pada tahun depan lah, insya-Allah. Kerana saya sendiri pun antara yang terlibat untuk membawa jemaah umrah. Jadi apabila kita pergi menziarahi ke kota Mekah, kita akan pergi ziarah ke bumi Taif. Di sana ada makam Abdullah bin Abbas. Jemaah-jemaah yang pernah pergi, maka dia tahulah di mana, di Masjid Abdullah bin Abbas, seorang sahabat kecil. Kenapa dipanggil sahabat kecil? Kerana dia daripada kecil dia berkhidmat dengan Nabi. Maka banyak hadis daripada Abdullah bin Abbas ini adalah hadis-hadis yang menjadi hadis yang diguna pakai untuk melihat tentang syama'il Muhammadiyah, tentang kesempurnaan Nabi, tentang kehidupan Nabi. Kerana dia daripada kecil dia bersama dengan Nabi. Akhirnya dia wafat, dia meninggal di bumi Taif. Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas dalam hadis menyebutkan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
seseorang yang tidak ada sebahagian pun Al-Quran dalam hatinya adalah seumpama rumah yang telah ditinggalkan kosong. Ya, ini mafhum hadis lah, terjemahan daripada hadis. Kalau kita baca matanya, an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ladzi laysa lahu fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharbi kal baitil kharib. Perumpamaan orang yang tidak ada dalam hatinya Al-Quran. Tak ada langsung rasa untuk membaca Al-Quran. Dekat rumah pun tidak ada Al-Quran. Masya Allah, ni lagi dahsyat. Biar kalau tidak pun kita Al-Quran tu adalah di rumah. Barangkali mungkin Al-Quran itu hadiah ketika mana perkahwinan. Kan barangkali lah. Biasa kan orang kahwin dia buat hantaran Al-Quran. Kemudian hantaran tu disimpan sampai cucu dah 5 orang dah. Simpan juga hantaran tu. Tak pernah belik pun. Masya Allah. Jadi rugilah. Tapi sekurang-kurangnya dia ada Al-Quran di rumahnya. Ada juga dalam hatinya itu Al-Quran. Kata Nabi, ada orang yang tidak ada sebahagian pun Al-Quran dalam hatinya. Bukan maksudnya kita kena hias rumah kita dengan Al-Quran saja. Tidak. Tetapi yang lebih penting Al-Quran itu dalam hati. Maknanya biarlah kita ada amalan bacaan Al-Quran. Setidak-tidaknya bacalah zikir-zikir yang masyhur, iaitu seumpamanya bacaan-bacaan surah 3 Qul kan, menjadi amalan ayatul kursi kan, itu adalah amalan-amalan ayat-ayat daripada Al-Quran. Tapi ada orang tidak ada sebahagian pun Al-Quran dalam hatinya. Maka ini kata Nabi, seumpama rumah yang ditinggalkan kosong. Rumah tinggal kosong ni mafhum je lah. Macam mana keadaan rumah yang ditinggalkan kosong? Kotornya, gelapnya, apa lagi? Penuh dengan makhluk-makhluk yang menghuni kan. Kalau rumah ditinggalkan kosong 3 hari, kata ulama 3 hari dah ada yang berpenghuni. Sebab itu antara amalan kita bila masuk rumah yang tinggal lebih daripada 3 hari, maka kita kena maksudnya antara bila mana kita tahu rumah yang ditinggalkan lebih 3 hari, maka rumah ini dah ada penghuni. Penghuni yang tidak nampak lah. Sebab tu kita masuk rumah, antara adab dia memberi salam kan, memberi salam supaya yang dalam rumah itu jawab salam lah. Kalau ada jawab sungguh larilah kita. Jadi alhamdulillah tak ada jawab lah. Kita tak dengar, tapi ada penghuninya, maka kita bagi salam. Assalamualaikum ya ahlal bait. Assalamualaikum kan. Memberi salam itu adalah sunnah Nabi ketika masuk rumah walaupun kosong. Walaupun kosong. Maka kata Nabi, rumah ataupun orang yang tidak ada sebahagian pun Al-Quran dalam hati seumpama rumah yang ditinggalkan kosong. Sebab itu hadirin yang dirahmati Allah, ya, ilmu ataupun bacaan Al-Quran ini adalah suatu amalan yang sangat besar dalam kehidupan kita. Banyak faedah, banyak kelebihan ketika mana kita mampu untuk membaca Al-Quran. Okay, dan tidak sedikit ataupun maksudnya ramailah orang yang mati dalam keadaan tidak membaca Al-Quran, tidak pandai membaca Al-Quran. Maka kita jangan menjadi golongan-golongan yang ketika mana hidup tidak ada pun dalam hati Al-Quran. Wal'ayadzubillah lah. Jadi belajar sedikit sebanyak kita tahu tentang kelebihan Al-Quran. Baik. Dan yang ketiga, saya nak kongsikan 3 je lah. Tak payah banyak-banyak, 3 saja. Ya 3 saja. Dan hadis yang ketiga yang kita nak kongsikan tentang kelebihan Al-Quran, iaitu hadis daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah radhiyallahu taala anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini hadis yang masyhur. Hadis ni biasa kita dengar. Okey. Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil barara, iaitu orang yang mahir dengan Al-Quran ataupun ahli Al-Quran, mereka akan bersama dengan para malaikat yang mulia. Ma'as safaratil kiramil barara, para malaikat yang mulia. Yang mana alladhi yaqra'ul Quran wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syaqun falahu ajran. Ini hadisnya masyhur. Orang yang mahir dengan Al-Quran bersama para malaikat yang mulia, para malaikat pencatat yang mulia, yang mencatatkan kebaikan, yang mencatatkan para malaikat lah.
alladhi yaqra'ul Quran, iaitu seorang yang membaca Al-Quran, seseorang yang membaca Al-Quran. Wa yatata'ta'u. Apa ni wa yatata'ta'u ni? Nak sebut pun payah tu. Wa yatata'ta'. Payah nak sebut tu kalau baca tu, kalau kena sebut betul-betul tak. Ainnya mana, tanya mana Wa yatata'ta'. Okey. Jadi bila nak sebut pun susah. Maksud dia pun sebenarnya tersekat-sekat maksudnya. Tak tu susah atau sekat. Orang yang baca Al-Quran wa yatata'ta, dia tersekat-sekat. Dia tersangkut-sangkut baca. Bila baca tu sangkut-sangkut. Baca sendiri okey, bila jumpa ustaz baca jadi lain. Jadi itu ada juga kan. Bila baca sendiri, saya baca seorang, saya test tadi okey ustaz. Bila baca depan ustaz jadi gugup. Jadi tak. Jadi itu biasalah. Okey. Tersekat-sekat. Wa huwa alaihi syaqun, kata Nabi. Bukan saja tersekat-sekat, terketak-ketak, tergugup-gugup, tetapi dia juga susah. Wa huwa alaihi syaqin. Susah ni maksudnya susah nak baca, susah nak pergi baca. Kan nak pergi jumpa tuan guru, nak pergi jumpa tok guru, nak baca Al-Quran, nak pergi hadir majlis ilmu. Kan ada banyak majlis-majlis Al-Quran, majlis-majlis program-program pengajian Al-Quran, tahsin, talaqi, tajwid dan seumpama dengannya. Susah payah tu. Masya Allah. Ingat senang ke nak pergi hadir majlis ilmu? Sebab tu orang yang pergi majlis ilmu ni, subhanallah, antara orang yang Allah berikan kebaikan dalam hidup. Sebab apa? Sebab Allah berikan nikmat dia untuk bangun, untuk hadir pada majlis ilmu. Kan? Nak start kereta tu berfikir 15 kali. Nak start kereta. Kan? Nak pergi masjid, nak pergi kuliah duha, tahsin ke, atau nak pergi start kereta, nak pergi Maidin kan, Maidin, atau nak pergi ke Tesco. Jadi berfikir 2-3 kali. Susah tu nak pergi tu. Nak bangun pagi, nak mandi, nak bersiap dan seumpama dengannya. Apatah lagi ada komitmen di rumah, urusan-urusan. Jadi payah. Maka kata Nabi, dia bersusah payah. Okey. Nak membaca Al-Quran bukan saja baca, tetapi nak menghadiri seumpama dengan majlis-majlis Al-Quran, maka kata Nabi, lahu ajran, dia mempunyai, daripadanya ada 2 kebaikan. Lahu ajran, 2 pahala, 2 ganjaran. Ganjaran bersusah payah membaca ataupun tersekat-sekat membaca, dan yang kedua ganjaran bersusah payah membaca Al-Quran, bersusah payah menghadiri majlis-majlis. Pahala ni lah yang kita akan nampak ketika mana kita dibangkitkan di hari akhirat. Pahala ni yang kita nampak. Ataupun bersusah payah nak belajar. Orang yang pergi belajar, contohnya para pelajar yang meneruskan pengajian dalam bidang Al-Quran di negara-negara di Timur Tengah seumpama dengannya, maka mereka ni susah payah nak hadir majlis ilmu. Okey, dengan pelbagai karenah, pelbagai kesusahan yang berada di negeri-negeri tertentu, sebagai contoh mungkin kalau ketika mana saya di Mesir dulu, bila mana kita nak menghadiri pengajian talaqi ni dengan syekh ni, jadi nak keluar daripada rumah tu, nak pergi ke masjid tempat syekh berada tu, kalau naik bas tu biasanya 1 jam lah, 1 jam. Okey. Itu kalau bas cepat lah. Kalau bas lambat barangkali boleh sampai 2 jam. Belum lagi campur lagi dengan kesusahan kita kalau nak keluar rumah tu, dengan cabaran nak bangun pagi kalau musim sejuk, musim sejuk, jadi susah nak bangun tidur, nak keluar daripada daripada selimut tu, masya-Allah, susah tu. Jadi nak pergi keluar berjalan kaki daripada rumah, nak pergi ke stesen bas, nak kena berjalan kaki lagi, nak berebut lagi dengan orang-orang Arab yang bertubuh besar. Ketika itu kita orang Malaysia ni kecil je lah kan. Jadi orang Arab ni mereka besar. Jadi kadang-kadang tu nak naik bas kena tolak, berpegang hanya pada tangga sahaja. Jadi itu cabaran dalam kita nak pergi menuntut ilmu, bersusah payah. Pelajar-pelajar begitulah. Maka ini mendapat kelebihan ganjaran yang disebut oleh baginda Nabi SAW dalam hadis ini, kan? Mereka ni orang-orang yang bersama para malaikat. Di akhirat kelak dipanggil golongan-golongan VIP lah, golongan-golongan VIP. Maknanya bila di padang mahsyar, bila dibangkitkan di padang mahsyar, keluarnya golongan-golongan para nabi, para rasul, para pemimpin yang adil, para imam yang adil, para orang-orang yang mahir dengan Al-Quran. Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Bersama. Jadi semua keluar.
semua mereka keluar, semua manusia tengok, oh siapa tu? Inilah golongan-golongan al-mahiru bil Quran. Maka darajat yang tinggi. Jadi sebab itu orang yang ada ilmu Al-Quran, membaca Al-Quran dengan baik, ini orang-orang yang Allah berikan kedudukan yang tinggi di akhirat kelak. Di dunia pun Allah dah beri kedudukan yang mulia, apatah lagi di akhirat mereka ini golongan-golongan VIP. Jadi kalau kita nak jadi VIP, kena baca Al-Quran, kena mahir dengan ilmu Al-Quran. Dekat dunia ni barangkali saya lah tak ada dah merasa nak jadi VIP, jadi raja kan, tak ada. VIP atas dunia, tetapi di akhirat maka banyak golongan-golongan VIP yang Allah akan pilih. Walaupun di dunia dia bukan VIP, tapi di akhirat maka inilah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi itu adalah antara kelebihan Al-Quran yang kita nak sebutkan pada hari ini. Yang kita nak kongsikan sebagai kita kata pengenalan kepada kita punya kepada kita punya pengajian ilmu tajwid. Okey. Bahkan insya-Allah dalam siri-siri akan datang, sebelum kita mulakan pengajian tajwid kita, saya akan kongsikan mungkin paling kurang satu hadis berkenaan dengan Al-Quran. Setiap kali kita mulakan kelas kita, saya akan mulakan dengan membaca satu hadis atau dua hadis untuk kita kongsikan sebagai peringatan kita bersama sebagai orang yang membaca Al-Quran. Jadi peringatan ni bukan untuk nak mengajar atau tuan-tuan saja, tapi sebenarnya lebih peringatan kepada diri saya sendirilah. Tidak kata orang lain, pada diri sendiri, insya-Allah. Okey, baik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, seterusnya kita akan masuk apa yang telah saya sebutkan dalam tajuk itu, iaitu sejarah penulisan ilmu tajwid. Sejarah penulisan ilmu tajwid. Kita punya host kita ada rehat ke? Tak ada rehat terus 1.5 jam terus InsyaAllah kot. Apa habis-habis pun Ustaz buatlah kuis ke apa ke. Oh, kuis oh, dahsyat tu kuis tu. Mana nak buat kuis simple lah. InsyaAllah nanti kita kongsikan apa yang boleh. Okey. Baik, hadirin yang dirahmati Allah. Okey. Sejarah penulisan ilmu tajwid. Okey. Mungkin yang hadir hari ini, kalau boleh kita manfaatkan ruang yang ada ni, saluran yang ada ni, kita boleh share lah pada sahabat-sahabat kita. Dia boleh share ke? Saya tak tahulah Zoom ni boleh share ke tidak kan. Macam live Facebook tu kan boleh share kan. Ini saya tak sure, mungkin link yang telah ada tu boleh share pada kawan-kawan kita supaya kita nak manfaat ni lebih ramai yang dapat ambil insya-Allah ruang waktu yang ada ni. Jadi mungkin kita boleh share, boleh kongsi, boleh manfaat panjang-panjangkan supaya bukan sahaja kita, tetapi mungkin orang lain pun dapat sedikit sebanyak maklumat dan juga bersama dengan kita dalam siri pengajian kali ini. Baik. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, kita nak tahu sikit tentang sejarah penulisan ilmu tajwid. Sejarah penulisan ilmu tajwid, dan juga sedikit saya kongsikan pada ilmu qiraat. Ilmu tajwid dan ilmu qiraat. InsyaAllah boleh share sebab ada recording. Bagus, ada recording. Kalau ada yang ada urusan sambil-sambil nak makan breakfast ke, nak suap anak makan bubur ke, boleh boleh, orang kata apa, dengar juga. Tak ada masalah. Sejarah penulisan ilmu tajwid. Bila kita sebutkan tentang ilmu tajwid, ini adalah ilmu yang berkenaan dengan ilmu Al-Quran lah. Ilmu tajwid, ilmu Al-Quran, iaitu satu ilmu yang kita panggil sebagai panduan kepada pembaca Al-Quran dalam membaca. Maknanya menjaga perkataan, menjaga huruf, mengurangkan kesalahan pada bacaan. Kita belajar ilmu tajwid bukan kita tak tahu, mungkin kita dah tahu, tetapi kita nak kurangkan kesalahan pada bacaan kita. Jadi bila sebut sejarah penulisan ilmu tajwid ni, bila bermula? Saat diturunkan Al-Quran kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak turun Al-Quran kepada Rasulullah sallam, maka ketika itu dah ada ilmu tajwid dah. Ketika itu dah ada ilmu tajwid, dah ada disebutkan tentang ilmu tajwid. Kenapa? Kerana
pada Al-Quran itu ada cara bacaan yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah SAW sendiri pun diperintahkan untuk membaca Al-Quran itu dengan bertajwid, ya, dan bertartil. Okey. Dalilnya mana Ustaz? Dalilnya ada dalam Al-Quran, dalam surah Al-Muzammil. Dalam surah Al-Muzammil ayat yang keempat, di mana Allah Ta'ala menyebutkan warattilil Qur'ana tartila. Warattilil Qur'ana tartila. Maka bacalah Al-Quran, kata Allah, dengan tartil. Tartil ni antara komponen dalam tartil ialah bertajwid. Di dalam tartil itu ada beberapa komponen. Okey. Dan macam parti komponen pula kan. Ada komponen, iaitu antaranya apa? Tajwid. Ya, tajwid antara komponen dalam bacaan bertartil. Apa lagi komponen dalam tartil? Membaca, mengelokkan suara. Ya. Apa lagi? Membaca dengan lahjah Arab. Itu juga komponen dalam tartil. Kalau hanya bertajwid tetapi tidak memperelokkan dari segi bacaan, tidak membaca dengan fasahah Arab, maka belum sempurna ya, bacaan secara bertartil. Maka Nabi sebut, iaitu Allah Ta'ala sebut warattilil Qur'ana tartila. Ini arahan kepada Nabi SAW untuk membaca Al-Quran dengan tartil. Maka dalam tartil itu ada tajwid. Sebab itu bila baca Al-Quran, turunnya Al-Quran pada Nabi, maka ketika itu adalah ilmu tajwid. Maka Nabi SAW bila membaca Al-Quran dengan bertartil, bertajwid, maka baginda mengajar, sampaikan kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum serupa dengan apa yang Nabi terima daripada Sayyidina Jibril alaihi salam. Nabi dapat wahyu Al-Quran daripada Jibril alaihi salam. Maka Nabi sampaikan kepada sahabat, begitu juga apa yang Nabi baca daripada Jibril alaihi salam. Maka bacaan bertajwid atau ilmu tajwid ini mula wujud ketika mana turunnya Al-Quran. Seperti mana Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu ketika mana ditanya apakah itu tajwid, kata Sayyidina Ali, huwa tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Sebab tu ada sahabat saya Ustaz Rahim Yusof ni, guru saya jugalah, guru juga, dia buat satu kitab yang bernama Tajwidul Huruf wa Ma'rifatul Wuquf. Mungkin ada yang pernah baca kitab ni. Sangat baik kitab ni. Huwa Tajwidul Huruf wa Ma'rifatul Wuquf, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Bacaan tartil itu iaitu mengelokkan sebutan tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, dan mengetahui tempat waqaf, mengetahui tempat kita nak berhenti dengan betul. Itu bermaksud tartil, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Okey, maka bacaan bertajwid, bacaan bertartil ini adalah suatu ilmu yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi bila mana kita tahu bahawa ilmu tajwid turun bersama dengan Nabi, bersama dengan bacaan yang diwahyukan oleh malaikat Jibril alaihi salam pada baginda Nabi SAW, maka kita tahu ini ilmu yang bukannya ilmu yang disebut sebagai ilmu ijtihad, bukan ilmu yang dibuat oleh alim ulama, diijtihad, difatwakan oleh para alim ulama, tidak. Tetapi dia adalah satu ilmu yang datang daripada diambil terus daripada malaikat Jibril. Ini dipanggil sebagai tauqif. Ilmu tauqifi, ilmu yang datang terus kepada Nabi SAW daripada malaikat Jibril. Ini ilmu tauqifi. Sebab tu dia tak boleh direka-reka. Dia tidak boleh direka-reka ilmu tajwid ini. Dia adalah ilmu yang langsung datang daripada malaikat Jibril. Sumber bacaan, sebutan itu daripada Rasulullah SAW. Turun kepada para sahabat. Sahabat pun belajar, sahabat pun baca. Sahabat pun dengar apa yang Nabi baca. Tanpa menambah atau tanpa mengurangkan walau sedikit pun apa yang Nabi baca. Ini kehebatan ilmu Al-Quran. Dia tidak boleh ditokok tambah. Dia adalah ilmu yang mutawatir, yang dibawa terus daripada Nabi kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Itu pengenalan dari segi sejarah ilmu tajwid. Okey. Baik. Selepas daripada zaman sahabat, kemudian dia panggil sebagai bermulanya ilmu tajwid dari segi penulisan. Jadi dulu tak ada tulislah.
Tidak ada kita dengar dalam hadis Nabi cerita tentang hukum nun mati, tidak ada. Tidak ada dalil hadis Nabi menyebutkan tentang hukum mat jaiz munfasil sebagai contoh. Tidak ada Nabi sebut tentang mat lazim yang hukumnya 6 harakat, yang kadarnya bacaannya 6 harakat. Tidak ada kita dengar bacaan-bacaan yang dipanggil sebagai bacaan-bacaan khusus dalam riwayat-riwayat imam-imam qiraat, tidak ada. Okey, kerana ketika itu tidak bermulanya lagi penulisan ilmu tajwid. Yang tadi tu qiraat, maafkan saya, yang tadi yang bacaan tu qiraat, maksudnya dari segi ilmu tajwid. Tidak ada lagi. Sehinggalah bermulanya penulisan ilmu tajwid pada zaman Sayyidina Uthman ibn Affan. Ini saya cerita ni tak adalah secara detail, secara ringkas saja. Kalau detail tu panjang sangat pula. Okay? Secara ringkas. Kalau nak cerita secara detail, dia daripada zaman pemerintahan Sayyidina Abu Bakar. Zaman Sayyidina Abu Bakar tu dah bermula dah sebenarnya kerisauan. Kerisauan tentang ilmu Al-Quran. Okay? Tentang ilmu Al-Quran, tentang sebagai hilangnya Al-Quran. Hilangnya Al-Quran bersama hilangnya para sahabat yang menghafaz Al-Quran mula pada zaman Sayyidina Abu Bakar, yang mana dicetuskan oleh Sayyidina Umar ibn Al-Khattab. Ini cerita dia panjang lah. Okay? Dipendekkan cerita, penulisan ilmu tajwid, bagi kita nak khusus pada ilmu tajwid, bermula pada zaman Sayyidina Uthman bin Affan. Kesedaran ketika itu untuk mewujudkan suatu Al-Quran yang padanya ada ciri-ciri yang boleh menyelamatkan Al-Quran itu daripada kesalahan-kesalahan pembacanya. Begitu. Pada zaman Sayyidina Uthman bin Affan. Okay, sebab itu kita kenal dengan Mushaf Uthmani. Rasam Mushaf Uthmaniyah. Itu dipanggil sebagai menasabkan ataupun menyandarkan Al-Quran itu kepada Sayyidina Uthman bin Affan. Okay. Dia bermula zaman Sayyidina Abu Bakar. Kemudian dibawa pada Sayyidina Umar, disempurnakan oleh zaman Sayyidina Uthman bin Affan. Al-Quran. Sehingga keluarlah rasam Mushaf Uthmani. Okay. Bila zaman Sayyidina Uthman tu dilengkapkan Al-Quran dengan penulisan yang sempurna, yang lebih sempurna lah. Okay. Disebutkan, diletakkan baris, diletakkan juga titik. Jadi Al-Quran dulu dia tidak ada titik, dia tidak ada baris. Kalau kita ziarah di Muzium Al-Quran di Madinah, okay, ataupun kita pergi ke Muzium Haramain, Muzium Haramain, kita akan Muzium Haramain juga di Madinah, Muzium Haramain, kita akan dapati adanya replika Al-Quran zaman Sayyidina Uthman, okay? Ataupun yang awal lagi sebelum itu. Maka tidak ada baris, titik. Tidak seperti kita hari ini, Al-Quran kita hari ini bukan saja ada titik, ada baris, tetapi colourful. Masya Allah, colourful. Ada warna pink, ada warna purple kan. Tujuannya supaya kita membaca Al-Quran dengan betul kan, panduan-panduan yang dibuat tu. Jadi tak ada masalah. Benda itu tidak merosakkan Al-Quran, tidak merosakkan ketinggian dan kemuliaan Al-Quran. Bahkan dia sebagai memberi pemudah cara bagi pembaca. Dibuat titik dan baris pada zaman Sayyidina Uthman bin Affan. Jadi ini antara usaha para sahabat dan para alim ulama ketika itu yang melakukan tugas yang begitu besar ini. Tugas ini begitu berat dan begitu besar sehingga dapat menjaga maslahah yang sangat besar. Okay? Ini ketinggian Al-Quran. Allah nak jaga. Inna nahnu nazzal Quran. Allah menyebutkan dalam Al-Quran Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang bermaksud sesungguhnya kami akan menjaga Al-Quran. Kami, kata Allah, akan jaga Al-Quran daripada sebarang kerosakan, daripada sebarang kesalahan. Jadi ini fadilat dan juga kemuliaan Al-Quran itu sendiri. Begitu hebat kedudukan dia.
Cuma kita je yang kadang-kadang melihat Al-Quran itu rendah. Sebenarnya Al-Quran itu begitu tinggi sehingga diangkat martabat oleh Allah Ta'ala dan para sahabat. Tugas yang begitu besar dipikul oleh para sahabat. Antara yang kita sebut Abu Aswad Ad-Duwali. Ini nama-nama yang masyhur dah dalam sejarah ilmu tajwid. Abu Aswad Ad-Duwali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ahmad Al-Farahidi, antara ulama-ulama yang masyhur. Jadi ketika mana zaman Sayyidina Uthman telah dibuat Al-Quran itu, maka dipanggil sebagai satu mushaf, dipanggil mushaf Al-Imam, dipanggil mushaf Al-Imam. Itulah mushaf yang digunakan pakai menjadi panduan. Okey. Ringkasnya ketika itu, bila dah ada satu mushaf yang telah disatukan, yang telah dicek, ditasih oleh para sahabat, maka mushaf-mushaf lain, kata Sayyidina Uthman, hapuskan mushaf-mushaf yang ada di dalam simpanan kamu. Ketika itu kita tahu dulu ditulis pada kulit-kulit kayu, ditulis pada batu, ditulis pada pelepah-pelepah tamar. Sehingga kata Sayyidina Uthman, hapuskan apa yang ada pada kamu. Apa yang kamu tulis Al-Quran itu dalam hafalan kamu dan tulisan kamu, hapuskan. Kita guna satu je. Kita guna satu mushaf yang kita dah standardize, dah samakan semua. Faham tak bahasa saya tu? Standardize. Saya pun tak faham. Dia macam standard kan. Supaya kita dapat, orang kata apa, jadikan satu mushaf yang kita dapat guna pakai. Apa-apa rujuk pada mushaf ini. Okay. Kemudian sahabat pun mengajar Al-Quran. Sahabat ni dia dihantar oleh Sayyidina Uthman. Sahabat-sahabat lain ni dihantar ke negara-negara yang berdekatan untuk mengajarkan Al-Quran. Ini yang disebutkan sebagai bermulanya penulisan Al-Quran dan berkembangnya ilmu Al-Quran, ilmu tajwid di dalam sejarah Islam itu. Penulisannya secara awalnya lah, di peringkat awal. Okay? Jadi bila mana berkembangnya Islam di seluruh pelosok dunia, di seluruh negara-negara berdekatan dengan berdekatan dengan Mekah dan Madinah, ketika mana jatuhnya Rom dan Parsi ke tangan umat Islam, akhirnya orang Islam semakin ramai, dan ketika itu bahasa Arab dia mula bercampur dengan bahasa ataupun Al-Quran. Ini kebimbangan para sahabat dulu, bimbangnya takut bahasa Arab dan Al-Quran itu bercampur. Maka sebab itu dinaik tarafkan ataupun di-upgradekan lagi Al-Quran itu, Mushaf Uthmaniyah itu, huruf-hurufnya diletakkan lagi baris, diletakkan lagi titik, supaya tidak menjadi suatu benda yang bercampur antara bahasa percakapan dan bahasa Al-Quran. Kan? Sebab bahasa Arab ni atau Al-Quran ini tak boleh lari daripada bahasa Arab. Al-Quran tak boleh lari daripada bahasa Arab. Allah turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Maka sebab itu bahasa Arab tidak mula bercampur dengan bahasa Al-Quran, bahasa percakapan. Sebab itu dinaik tarafkan Al-Quran. Dibuat lagi baris dan titik pada huruf-huruf supaya tidak berlaku kesilapan. Okey. Baik. Itu dipanggil sebagai sejarah penulisan awal ilmu tajwid. Okey. Jadi bila bermulanya gerakan menulis Al-Quran, memperhalusi lagi penulisan Al-Quran dari segi titik, dari segi barisnya, maka ketika itu bermulalah penulisan awal, bermulalah kita panggil sebagai permulaan awal ilmu tajwid. Ilmu tajwid. Okey. Ketika itu masih belum ada lagi istilah-istilah seperti seperti idgham ma'al ghunnah. Tidak ada lagi istilah-istilah seperti itu. Belum ada lagi istilah-istilah. Cuma ada dari segi cara bacaan. Panjang pendeknya, penulisannya, dari segi harakatnya, dari segi titik barisnya. Okey. Itu di awalnya. Okey. Sedikit kita menyentuh dalam bab disebut sebagai qiraat. Qiraat. Apakah disebut sebagai qiraat? Okey, tadi itu tentang ilmu tajwid. Sekarang kita nak masuk sedikit tentang qiraat. Apakah disebut sebagai qiraat? Qiraat ini ialah apa yang kita boleh sebut ialah
cara bacaan. Qiraat ini daripada kalimah qara'a, cara membaca, cara bacaan. Okey. Jadi kita kena tahu kita baca Al-Quran ni ikut qiraat apa. Sebab kita kadang-kadang tak tahu. Kita baca Quran ni ikut qiraat apa. Kita pun tak tahu. Saya baca ikut ustaz lah. Ikut ustaz. Jangan ikut ustaz. Ustaz tak ada qiraat. Ustaz pun mengambil daripada guru bacaan qiraat. Jadi kita kena tahu kita ambil qiraat apa. Okey. Jadi secara mudahnya Al-Quran ataupun qiraat ni dia ada 10. Dia ada 10 saya ringkaskan, dia ada 10. Apa yang dibawa oleh imam, dia ada 2. Imam Asy-Syatibi. Okey, Imam Asy-Syatibi, yang keduanya ada Imam Al-Jazari. Okey. Imam Asy-Syatibi dia adalah imam yang mengambil, yang menulis riwayat ataupun menulis qiraat 7. Ada 7 cara qiraat. Okey. Manakala Imam Jazari menambah lagi 3, menjadikan qiraat ada 10. Okey. Jadi qiraat ini adalah cara bacaan. Itu dipanggil sebagai qiraat. InsyaAllah kalau sempat kita masuk sikit apakah perbezaan qiraat, riwayat dan juga tariq. Ada 3 istilah, qiraat, riwayat dan tariq. Qiraat ni adalah cara bacaan. Okey, ada 10 jenis lah. 10 jenis, 10 cara bacaan yang berbeza-beza. Yang berbeza-beza. Dan semua cara bacaan ini diiktiraf oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diperakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan kita ungsinglah. Jadi kita baca qiraat apa? Kita baca antara salah satu daripada 10 bacaan imam qiraat tadilah, iaitu kita membaca dengan riwayat. Kena buat kuis. Buat kuis. Kita baca qiraat imam apa? Sebab ada juga yang tak tahu kan? Ada juga yang tak tahu. Jadi kita kena tahu. Okay. Tak payahlah. Tak apalah, saya beritahu lah. Kita baca dengan riwayat daripada qiraat Imam Asim. Imam Asim. Okay. Daripada Imam Asim. Okay. Kita baca dengan qiraat Imam Asim. Okay. Kemudian daripada riwayat mana? Lepas tu kita cakap ada qiraat, ada riwayat, ada tariq. Ada 3 benda Qiraat, riwayat dan tariq. Kita baca qiraat Imam Asim. Okay. Yang kedua kita baca dengan riwayat Imam Hafs. Dah pening lah tu. Okay. Dah pening dah. Riwayat Imam Hafs. Dan yang ketiga tariq. Kita panggil tariq yang tadi yang saya kongsikan, ada 2 tadi tu. Syatibi ke Jazari, kita baca dengan tariq Asy-Syatibiyah. Yang kita biasa guna pakailah di Malaysia ni. Okay? Tanpa kita menafikan bacaan daripada tariq Al-Jazariyah. Bukan menafikan, maksudnya ada juga yang membaca dengan tariq Jazariyah. Dan itu diterima, tidak ada masalah. Cuma kita kena belajar. Dan kita kena tahu. Jadi yang kita belajar, yang guru-guru kita mengajar, kebanyakannya di pengajian-pengajian Al-Quran ini, kita menggunakan riwayat qiraat Imam Asim, riwayat Imam Hafs daripada tariq Asy-Syatibiyah. Maka disebut sebagai riwayat Imam Hafs an Asim tariq Asy-Syatibiyah. Itu dipanggil. Jadi kalau orang tanya awak baca Al-Quran ni ikut qiraat, riwayat dan tariq yang mana? Jawablah 3 jawapan itu, iaitu qiraat Imam Asim, riwayat Imam Hafs daripada tariq Asy-Syatibi. Boleh biar kita yakin sikit nak jawab apa yang kita belajar, ilmu yang kita belajar. Jangan kita tahu baca qiraat apa. Saya baca qiraat Ustaz Arif. Ustaz Arif baca macam tu, saya baca macam itulah. Tidak jangan sandarkan bacaan tu pada saya. Saya tidak ada bacaan. Kita hanya mengambil daripada para alim ulama. Okey, jelas kat situ 3 riwayat ataupun 3 yang kita sebutkan. Jadi Imam Syatibi ni dia hidup dululah, dia awal lagi Imam Syatibi. Kemudian setelah kewafatan Imam Syatibi, maka lahirlah Imam Al-Jazari yang menyempurnakan qiraat daripada 7 kepada 10 jenis qiraat. Okey, itu dipanggil sebagai dipanggil sebagai jalur bagi pengajian kita. Okey, Imam Syatibi dan Imam Al-Jazari.
saya tidak bercadang lah untuk membaca dia punya apa ni dipanggil sebagai apa ni biodata tu. Biodata tu agak panjang Cukup sekadar kita tahu jalur itu saja. Kalau tuan-tuan nak rujuk, tuan-tuan perempuan nak rujuk tentang berkenaan dengan siapakah Imam Syatibi, siapakah Imam Al-Jazari, siapakah Imam Hafs, siapakah Imam Asim dan jalur dia itu, tuan-tuan boleh rujuklah dalam kitab-kitab tajwid yang ada antaranya yang saya sebut tadi lah, kitab Tajwidul Huruf wa Ma'rifatul Wuquf daripada karangan Al-Fadil Ustaz Rahim bin Jusuh. Saya juga selalu ikuti dia punya pengajian secara live dalam Facebook beliau. Kalau kita ada Facebook, kita buka lah Facebook, nama dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Khadim Mushaf, Khadim Mushaf. Okey. Itu kita boleh ambil ilmu yang sangat banyak daripada Ustaz Rahim Jusuh. Dia salah seorang pengajar di UIA Gombak. Juga sahabat dan guru saya juga, pernah kita bersama dalam sesi dahulu dalam pengajian. Jadi dia antara orang yang subhanallah melazimi dengan ilmu Al-Quran dan qiraat. Okay, boleh ikutilah pengajian beliau dalam Facebook beliau. Dan beliau juga ada jual kitab-kitab, antara yang digunakan kitab antara kitab yang baik yang boleh saya sarankan tadilah Tajwidul Huruf wa Ma'rifatul Wuquf. Tapi ini untuk kalau kata level yang bukan level lah, maksudnya kalau kita dah ada asas ilmu Al-Quran yang baik, kita boleh guna kitab itu. Okay? Dia agak banyak terms lah, banyak dia punya istilah-istilah dia. So kalau kita baca kitab tu tanpa kita ada asas yang baik dalam Al-Quran, mungkin kita akan cepat putus asa lah, sebab agak susah, agak tinggi. Jadi kalau nak yang lebih bawah sikit, kita boleh cari kitab-kitab yang mudah lah. Antaranya kitab kalau yang kita pernah guna, iaitu kitab karangan Syekh Surur Syihabuddin An-Nadawi kan. Kitab Ilmu Tajwid itu juga kitab yang bagus. Yang kita boleh kongsikan. Start text nama FB yang kita boleh ikuti untuk kuliah tajwid tu ya nanti. Okay, nanti saya type ini sebagai sharing lah. Dia punya Facebook dia Khadim Mushaf. Khadim Mushaf KHADIM MUSHAF, Khadim Mushaf. Banyak juga guru-guru Al-Quran yang mengambil faedah daripada Ustaz Rahim Jusuh ni. Saya juga antaranya yang mengambil faedah daripada ilmu beliau. Maka ambillah supaya kita dalam bab belajar ini, dia tidak ada istilah kita panggil sebagai siapa yang lebih baik, siapa yang paling tidak. Dia istilah dalam belajar ini, walaupun seorang itu dia tua, dia berumur, dia boleh ambil daripada yang muda. Yang muda boleh berkongsi pada yang lebih muda, ataupun yang berkongsi dalam bab ilmu ni tidak ada istilah siapa yang lebih baik, tidak. Maka kita belajar, ambil istifadah daripada ilmu Allah semua, bukan ilmu manusia, ilmu Allah Ta'ala. Jadi jangan kita malu nak ambil ilmu daripada guru-guru kita. Itu menjadi sebagai satu amalan kita jugalah, usaha kita untuk mempelajari Al-Quran. Termasuk dalam hadis yang telah kita sebut tadilah, orang yang bersusah payah dalam mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran. Okay. Belilah kalau ada kita ada kemampuan, ada rezeki, belilah kitab-kitab yang ada. Musim-musim PKP ni boleh bacalah. Kalau tak faham, kita boleh tanya, boleh rujuk pada guru-guru kita yang ada. Insya-Allah mereka ini boleh tidak akan tidak akan kedekutlah untuk berkongsi dalam bab ilmu Al-Quran ini, insya-Allah. Okey, jadi qiraat iaitu bacaan-bacaan tertentu. Kita pernah dengar bacaan-bacaan yang seperti wadduhi, kan? Wadduhi wal-laili idza saja. Okey. Itu bukan orang Perak, wadduhi bukan. Bukan sebab dia asal Perak ke atas koma nak ke mana, bukan. Dia bukan dia orang Perak, tapi memang itu bacaan dipanggil imalah, wadduhi. Okey. Dan dalam riwayat Imam Hafs ataupun dalam qiraat Asim pun ada dipanggil imalah ni. Dekat mana? Kita baca dalam Bismillahi majriha, kan? Itu dipanggil imalah. Okey. Jadi itu antara dalam Imam Hafs, dalam qiraat Asim.
Okey, dalam qiraat Imam Nafi' daripada riwayat Warash baca dengan wadduha, itu dipanggil sebagai imalah. Jadi banyak qiraat ni ada 10. Ada 10 lah yang masyhur. Ada ulama yang kata sampai 20 pun ada. Jadi kita baca satu pun kita berterabur kan. Kita baca Imam riwayat Hafs an Asim pun kita belum mahir. Jadi ada orang-orang, ada para qurra ni mereka hebat-hebat, 10 qiraat mereka kuasai. Jadi Rasulullah SAW ni orang yang paling alim lah. Maka sahabat baca qiraat-qiraat ni semua diiktiraf oleh baginda Nabi SAW. Okey. Jadi macam mana wujudnya qiraat yang begitu banyak ni? Kenapa wujudnya qiraat yang begitu banyak? Kenapa tidak satu je Ustaz? Kan senang, tak payah pening kepala, senang satu je. Kenapa sampai 10 sampai 20? Okey. Setiap dia qiraat ada 10. Setiap dia qiraat ada 10. Setiap qiraat itu ada perawinya yang kita sebut sebagai riwayat. Riwayat itu ada 2. Maka 2 kali 10, 20 lah. 20 dipanggil cara bacaan yang berbeza-beza. Jadi bila mana 20 cara bacaan yang berbeza-beza, kita nak belajar, memanglah kita agak pening sikit kan. Tapi percayalah, kita bila mana kita belajar, kita kuasai, maka subhanallah menampakkan lagi kemuliaan Al-Quran. Okay. Macam mana wujudnya banyak sangat qiraat ini? Sehingga sampai 10 ni, cara bacaan ni. Kerana ketika mana berkembangnya Al-Quran di seluruh pelosok dunia di tanah Arab, maka ketika itu banyaknya cara bacaan yang berbeza-beza mengikut lahjah, mengikut logat orang-orang Arab ketika itu ataupun dialek. Okay? Yang mana mereka juga berbahasa Arab seperti bahasa Al-Quran, tetapi oleh kerana dialek ataupun logat itu berbeza dengan bahasa Al-Quran, akhirnya wujudlah cara bacaan yang berbeza. Okay? Tetapi kesemuanya itu sah dan dibenarkan oleh baginda Nabi SAW. Maknanya Quran itu bukan hanya satu cara dibaca, tetapi ada berbagai cara. Okay? Daripada mana wujudnya asas cara-cara tadi? Itulah yang telah disebutkan oleh baginda Nabi SAW dalam hadis riwayat daripada Ibnu Abbas. Siapa dia Ibnu Abbas? Tadilah Abdullah bin Abbas. Di mana Nabi SAW satu riwayat menyebutkan Jibril alaihi salam membacakan kepada aku Al-Quran dengan satu cara sahaja. Satu cara sahaja. Sampai dah belit-belit dah. Satu sahaja cara. Jibril alaihi salam membaca pada Nabi sallam. Kemudian kata Nabi, aku mengulangi bacaan itu supaya ditambah dengan bacaan lain. Aku meminta kepada Jibril alaihi salam supaya ditambah lagi dengan bacaan yang lain. Ya. Maka Jibril alaihi salam menambah bacaan sehingga 7 perbezaan bacaan. Maknanya perbezaan bacaan itu asasnya daripada Jibril alaihi salam. Dan perbezaan itu wujud daripada 7 perbezaan. 7 perbezaan. Yang mana kita sebut sebagai sab'atu ahruf, 7 ahruf, 7 perbezaan pokok. 7 perbezaan induk yang menyebabkan wujudnya sehingga 10 qiraat yang ada di dalam pengajian ilmu qiraat. Salah satunya Imam Asim yang kita guna pakai. Okay? Jadi kita sendiri mengambil daripada qiraat Asim, yang mana riwayat kita daripada Imam Hafs. Dia ada satu lagi riwayat, dia ada satu lagi anak murid Imam Asim, iaitu Syu'bah, riwayat Syu'bah. Kita qiraat Asim riwayat Hafs. Okay? Dia ada juga Imam Asim riwayat Syu'bah. Jadi kita mengambil riwayat Imam Hafs daripada Asim. Antara perbezaannya daripada 7 perbezaan pokok tadi, sab'atu ahruf. Jadi kita tahulah itulah asas kenapa perbezaan, dan datangnya juga daripada Jibril alaihi salam. Sebab itu ketika mana Nabi dengar sahabat baca, Nabi dengar bacaan yang dibaca oleh sahabat, maka Nabi memperakukan bacaan itu. Itu dipanggil sebagai sab'atu ahruf. Boleh sab'atu ahruf. Jadi seperti mana dalam hadis Nabi sebut ketika mana
Sayyidina Umar, Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, dia pernah dengar seorang sahabat, dia pernah dengar Hisham bin Hakim membaca Al-Quran ataupun surah Al-Furqan ketika mana baginda Nabi masih hidup. Maka dia dengar bacaan surah Al-Furqan itu berbeza dengan apa yang aku ambil, Sayyidina Umar ambil daripada Nabi SAW. Dia pelik, ni bacaan mana pula ni? Nabi baca lain, dia baca lain. Akhirnya dibawa Sayyidina Hisham ni dibawa jumpa Rasulullah SAW, ya, bawa tanya pada Rasulullah SAW, apa ni, betul tak bacaan ini? Jadi Sayyidina Umar ni seorang sahabat yang kita kenali sebagai yang garang lah kan, yang garang. Dalam hadis tu disebutkan hampir saja Sayyidina Umar tu dia nak tarik kepala Hisham ini untuk heret berjumpa dengan Nabi. Sayyidina Umar ni memang orang yang garang. Dia kalau ada apa-apa dia tak cakap banyak, dia heret dulu, dia pukul dulu baru dia tanya. Hang ni anak siapa? Dia pukul dulu kan. Dia tak tanya banyak. Jadi Sayyidina Umar tarik, hampir nak menarik Sayyidina Hisham bin Hizam bin Hakim bin Hizam, dia nak tarik jumpa Rasulullah supaya tanya bacaan ni daripada mana. Akhirnya Nabi kata, bacalah wahai Hisham, dan Hisham baca dan Nabi kata betul apa yang telah kau baca mengikut apa yang perbezaan daripada 7 huruf itu, kata Nabi. Begitulah Al-Quran itu diturunkan dengan 7 ahruf, 7 perbezaan induk sehingga boleh dibaca mengikut bacaan yang kamu sukai. Okey. Jadi itulah dipanggil sebagai qiraat yang perbezaan. Okey. Apa dia 7 ahruf itu? 7 ahruf itu secara ringkasnya lah. Secara ringkas ni saya sebut yang pertama, perbezaan yang pertama dari segi bilangan. Dari segi bilangan iaitu dari segi dalam bahasa Arab dipanggil sebagai, ada panggil sebagai mufrad, ada musanna, ada jamak. Itu dipanggil sebagai bilangan. Okey. Bilangan. Yang kedua, dari segi perbezaan tasrif fi'il. Tasrif fi'il maksudnya dari segi bentuk ayat, bentuk perkataan, kata kerja. Tasrif fi'il. Fi'il tu kata kerja, verbs dalam bahasa Arab, dalam bahasa English. Maknanya perbezaan dari segi bentuk kata kerja itu menyebabkan perbezaan dari segi bacaan. Okey. Yang ketiga dari segi i'rab, perbezaan dari segi i'rab, membariskan sesuatu perkataan. Okey. Pun ada juga ghairil maghdubi alaihim, ghairil maghdubi alaihum. Ada tu Jadi kalau kita dengar ada orang baca siratal ladzina an'amta alaihim atau siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Ni jangan kita heret dia jumpa Ustaz Arif pula. Ni bacaan mana? Jangan jangan kita heret macam Sayyidina Umar pula. Okey. Jadi itu ada bacaannya. Jangan kita cepat menghukum. Okey. Barangkali kita tidak tahu ada qiraat yang berbeza. Okey. Maka itu antara perbezaan dari segi i'rab kan. Okey, itu antaranya. Yang keempat, perbezaan yang keempat secara ringkasnya, perbezaan dari segi isbat dan juga hazaf. Isbat ni kekal, hazaf tu hilangkan. Isbat maknanya kekalkan, hazaf itu hilangkan. Okey. Maknanya dari segi perkataan, menghilangkan sesuatu perkataan dalam Al-Quran. Okey, menghilangkan sesuatu kalimah dalam Al-Quran, itu juga antara perbezaan yang menyebabkan qiraat tadi sebagai contoh dalam surah Al-Hadid ayat 24, fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Maka antara qiraat, ada yang qiraat yang membaca dengan membuang kalimah huwa, fa innallahal ghaniyyul hamid. Dia buang kalimah huwa. Jadi itu menghilangkan. Jadi itu antara perbezaan yang tidak merubah makna ayat Al-Quran. Maka diperakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, perbezaan dari segi taqdim wa ta'khir, mendahulukan dan mengakhirkan. Okey. Mendahulukan dan mengakhirkan perkataan. Okey, itu juga antara perbezaan yang menyebabkan berbezanya bacaan. Dan yang keenam, perbezaan yang keenam dari segi bertukarnya huruf, bertukarnya kalimah. Bertukarnya kalimah. Fatabayyanu, fatabassatu, fatathabbatu. Fatabayyanu, fatathabbatu. Bertukarnya perkataan. Okey, itu juga betul dalam Al-Quran.
Okey, dalam surah An-Nisa ayat 94. Okey, kita baca fatabayyanu. Ada juga qiraat baca fatathabbatu. Jadi itu betul. Kalau kita dengar salah ni. Saya hafal baca fatabayyanu, kenapa fatathabbatu? Rupa-rupanya betul perbezaan dari penukaran huruf. Okey, ini semua ada ilmu dia, kena belajarlah. Okey. Dan yang terakhir, perbezaan yang ketujuh, sab'atu ahruf, ialah dari segi dialek ataupun dipanggil logat tadi itulah. Seperti mana yang kita sebut tadilah, wadduha, okey, bacaan-bacaan seperti imalah, bacaan seperti a'jamiyun, tashil, a'jamiyun, seperti ishmam kan. Waqalu ya abana ma laka la ta'manna, ishmam, memuncungkan bibir, la ta'manna. Ini semua kita kena tahu dari segi perbezaan. Okey, ada raum, ada juga tagliz, ada juga tarqiq dan seumpama dengannya. Okey, so 7 perbezaan ini yang menyebabkan perbezaan dari segi qiraat. Okey, Facebook Khadim Musaf, betul. Ada boleh check lah kalau kita ada, boleh buka dalam ni. Ini juga antara orang kata orang-orang yang yang saya boleh recommend untuk mengambil ilmu daripada beliau. Saya sendiri pun pernah belajar daripada beliau. Kita ambil istifadah. Dia ada banyak kitab yang dijual, boleh beli boleh beli, boleh manfaatkan, boleh share dengan sesiapa yang ada, insya-Allah. Okey, so 7 perbezaan itu. Okey, yang telah disebutkan. Okey. So itu dari segi qiraat. Okey, qiraat yang ada. Okey. Jadi saya dah sebutkan tadi qiraat, saya dah sebutkan riwayat, saya dah sebutkan tariq secara ringkaslah tu secara ringkas. Kalau qiraat tadi 10, riwayat tadi kita panggil ada, setiap qiraat itu imam qiraat ada 2 cara bacaan, ada 2 anak murid. Tariq ini jalan tariq. Okey. Tariq ini jalan. So jalan apa? Jalan sama ada Syatibiyah atau Jazariyah. Okay, Tariq Jazari, Tariq Syatibi. Kita Tariq Syatibi, imam 7 yang mengumpulkan 7 cara qiraat. Kalau mengambil daripada Tariq Al-Jazari, maka dia akan menambah lagi 3 imam qiraat. Selain daripada 7, tambah lagi 3, maka menjadi 10. Itu panggil Tariq Al-Jazari. Okay. Baik, jadi itu 7 yang telah kita sebutkan, dan saya rasa untuk pengenalan pada hari ini dah 11.45 dah. 11.43 dah. Okey, untuk pengenalan pada hari ini saya rasa cukup sekadar itu dari segi perkongsian dari sejarah penulisan ilmu tajwid dan qiraat, supaya kita nampak sedikit sebanyak. Tak nampak sedikit, nampak banyak kan? Okey, macam tu jelah. Jadi kita nampak sedikit sebanyak tentang fadilah Al-Quran, juga tentang penulisan ataupun tentang penulisan Al-Quran ataupun bermulanya penulisan Al-Quran dan ilmu tajwid. Kemudian imam kita yang kita guna pakai, qiraat yang ada, riwayat yang ada, dan juga tariq yang ada, supaya lebih jelas dalam kita nak menyusun ilmu tajwid yang kita akan belajar insya-Allah dalam siri-siri yang akan datang. Jadi mudah-mudahan kita mendapat kefahaman dari segi bacaan kita. Okey. Ada lebih kurang 15 minit lagi. 15 minit yang ada. Jadi saya tidaklah bercadang untuk buat kuis sebab tak sedia soalan, Puan Fazlina. Jadi untuk 15 minit yang akhir ni, saya nak kita mengambil keberkatan dengan kita sama-sama membaca suratul Fatihah. Jadi apa yang kita akan buat, apa yang kita akan buat baki 15 minit ni, siapa yang hadir ini, insya-Allah saya akan baca suratul Fatihah. Okey, kemudian kita akan semak bacaan kita masing-masing di tempat masing-masing. Semak bacaan kita dari segi sebutan huruf, dari segi panjang pendek. Jadi boleh buka mushaf masing-masing kalau ada bersama. Kalau tidak ada boleh buka guna kalau pakai handphone ke pakai laptop, boleh buka pakai handphone kan. Kalau ada ni boleh pakai Al-Quran yang mushaf tu. Okey. Siapa pakai Al-Quran mushaf maka lebih lagi pahala. Pakai handphone
pakai handphone dapat pahala juga, tetapi tidak dapat pahala memegang mushaf. Sebaiknya kalau kita ada mushaf, kita pakailah mushaf. Mushaf ni apa? Naskhah lah, naskhah Al-Quran. Okey. Jadi boleh buka suratul Fatihah, insya-Allah dalam 5 minit je lah. 5 minit ni tak adalah panjang sangat, maknanya secara ringkas saja untuk mengambil barakah. Saya juga lupa nak buka tadi dengan bacaan suratul Fatihah. Jadi kita buka dengan bacaan kita cuba tengok dari segi bacaan suratul Fatihah supaya ini menjadi suatu kita panggil sebagai bacaan Fatihah ni dia adalah bacaan yang yang penting dalam solat kita. Jadi hati-hati supaya bacaan Fatihah kita ni baik. Okey. Boleh rujuk pada Al-Quran masing-masing, boleh semak pada suratul Fatihah. Saya akan baca, kemudian saya akan terangkan sedikitlah apa yang kita boleh ambil perhatian dari segi suratul Fatihah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Suara pun dah tak ada dah, sejam setengah cakap ni. Allah. Host pun tak bagi peluang untuk saya minum air. Tak adalah. Okey, baik. Sekali lagi boleh dengar, boleh semak bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Okey, baca setempat sendiri je lah. Jangan buka mic, nanti semua saya dengar tak dengar pula. Baca tempat sendiri je. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okey, itu ayat yang kedua lah. Ayat yang pertama tadi baca lafaz basmalah. Saya sentuh sikit lafaz basmalah tadi yang pertama. Yang penting kita perlu ambil perhatian ialah dari huruf ba tu B tu B. Bismillah B tu B tu kena baca dengan baris bawah dengan jelas B. Jangan gugurkan walau satu huruf dalam Al-Fatihah Kadang-kadang ada orang baca Bismillah, Bismillah. Tidak ada B. Maka itu bahaya B itu kena jelas. B, ba dari bawah B. Bismillah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, yang pertama ba, saya ambil yang penting sajalah. Semua penting tapi yang biasa secara ringkas. Yang kedua daripada kalimah Allah, pada Allah. Ni juga selalu juga saya sebut bila mana baca basmalah ni, jangan kita panjangkan lebih daripada 2 harakat. Bismillahirrahmanirrahim. 2 harakat saja. Okay? Apa yang berlaku kadang-kadang ramai baca dengan panjang lebih daripada 2. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu Dia terikut-ikut dengan cara bacaan dia ketika mana dia belajar waktu kecil lah. Biasalah dengan lagu Bismillahirrahmanirrahim. Itu tidak mahu Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. 2 harakat saja pada kalimah Allah, lafzul jalalah. Yang ketiga pada ma. Bismillahirrahmanirrahim. Ma juga perlu dibaca dengan 2 harakat. Tidak baca dengan 3 harakat. Bukan 3, bukan 4. 2 saja. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu kalau anak-anak kita baca anak-anak biasa budak-budak lah. Kalau kita ajar Al-Quran anak kita, betulkan siap-siap. Betulkan terus. Jangan biarkan kesalahan itu berpanjangan. Mungkin yang hadir pada hari ini ada guru-guru yang mengajar di tadika, mengajar di sekolah. Jadi tolong bantu anak-anak kita ni betulkan bacaan pada kalimah basmalah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allah dan ma kena 2 harakat saja dia memang biasa berlaku macam tu. Di Malaysia ni ramai baca macam tu. Lebih-lebih lagi kanak-kanak lah. Jadi kalau tidak dibetulkan daripada kecil, maka dia akan terbau-bau sampai besar. Betulkan Kalau dia ulang-ulang banyak kali, hari ni baca macam tu, besok baca lagi macam tu, tak apa. Betulkan saja. InsyaAllah lama-lama dia akan jadi baik. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ringkas Ada 10 minit lagi. Okey, ayat pertama, ayat kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Boleh ikut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okey. Yang ni pun perlu kita ambil perhatian pada bunyi pada alif lam. Alham. Alham jelaskan alif lam. Okey. Baik. Alhamdulillah. Lillah 2 harakat. Jangan lebih pada 2. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okey. Ayat yang ketiga.
Ar-Rahmanir Rahim. Okey. Pun sama juga. Ma mesti 2 harakat, jangan lebih. Ar-Rahmanir Rahim. No. Ar-Rahmanir Rahim. Ma 2 harakat, mad asli itu. Tidak ada asbab yang menyebabkan dia lebih daripada 2 harakat. Tidak ada asbab, tidak ada sebab yang menyebabkan dia boleh baca lebih daripada 2 harakat. Dia ada hukum mad yang ada sebab dia baca lebih daripada 2 harakat. Ini tidak ada asbab. Dia lebih daripada 2 harakat. Ar-Rahmanir Rahim. Ayat yang keempat, Maliki Yaumiddin. Mudah je. Maliki Yaumiddin. Okay. Berhati-hati pada kalimah liki. Liki tu hati-hati supaya tidak terangkat. Kadang-kadang ada pembaca baca Maliki ya, Maliki ya. Itu ya. Maliki ya. Okay. Mungkin dia tengah baca tu ada orang cucuk perut dia. Maliki. Maliki Yaumiddin. Okay. Ada qiraat yang baca dengan Maliki Yaumiddin. Ada ya. Maliki, dia tidak panjang pada ma. Okay. Betul lah, itu ada qiraat. Okay. Dia sama ada dua. Sama ada dia memang dia faqih, dia tahu dalam bab qiraat dengan baca Maliki Yaumiddin, atau yang kedua dia tersilap baca. Apa ada juga dia tersilap baca. Okay. Ayat yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okay. Sekali lagi saya ulang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi perhatikan pada iyyaka. Kedua-dua iyyaka yang ada, dia ada sabdu. Ini kena tekan. Iyyaka. Okay. Iyyaka. Kadang-kadang menjadi kesalahan pada pembaca, dia tidak tekan tetapi dipanjangkan. Macam mana dipanjangkan? Iyyaka. Iyyaka na'budu wa tidak dipanjangkan i, tapi mesti tekan iyya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey. Ayat yang ke-6, Ihdinas siratal mustaqim. Sekali lagi saya ulang. Ihdina, baris bawah Ihdinas siratal mustaqim. Saya hanya sebut yang penting-penting sajalah. Dari segi makhraj dan sifat huruf kita akan sentuh kemudian nantilah. Ini sebagai mengambil kita panggil kebarakah daripada suratul Fatihah dan menyemak bacaan kita secara sepintas lalu. So huruf sad, huruf ta tu kena baiki kalau ada kesalahan. Nanti insya-Allah kita sebutkan di waktu yang lain. Dan ayat yang terakhir, ayat ke-7, Siratal ladzina an'amta alaihim. Waqaf dekat situ atau berhenti pada alaihim. Okay, sekali lagi saya ulang. Siratal ladzina an'amta alaihim. Okay, sambungan dia. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Okay, itu sambungan dia pada ayat yang ke-7. Kita bahagi pada dua, berhenti pada alaihim yang pertama. An'amta alaihim yang pertama. Jadi pada ayat yang ke-7 ini perhatikan pada yang boleh kita ambil perhatian pada kalimah ad-dallin. Kita kadar harakatnya pastikan 6 harakat. Sebab dekat sini dia tidak ada khilaf. Ad-dallin tu dia tidak ada khilaf. Khilaf ni tidak ada perselisihan, tidak ada perbezaan ulama menyatakan dibaca dengan 6 harakat. Okey. Kalau mad wajib, mad jaiz, itu kita baca dengan kadar harakat yang berbeza. Sebagai contoh, mad jaiz kita ada baca 2 harakat, sedangkan kita patut baca 4 atau baca 5, maka itu tidak ada masalah lagi sebab dia tidak ada khilaf. Atau mad wajib kita baca berhenti, kita baca 6 harakat sebagai contoh, pun ada khilaf lagi. Maksudnya bolehlah, tidak ada masalah. Okay. Tetapi kalau mad lazim, tidak ada khilaf, tidak ada perselisihan, membaca dengan kadar 6 harakat. Sebab itu waladdallin. Macam mana kira? Terpulanglah pada kita nak kira. Nak buka jari ke? Waladdallin. Atau nak tutup jari ke? Ya. Atau nak pakai teknik tepukan ke? Atau teknik
teknik ketukkan pun boleh. Ya, macam-macam cara lah. Atau nak kira dengan tasbih ke, atau nak macam-macam lah, terpulang pada kita. Yang penting kadarnya 6 harakat. Okey, jadi tentulah sebenarnya bacaan-bacaan ini kita perlu bertalaqi, bertemu dengan guru baca untuk menyemak bacaan kita supaya bacaan kita lebih betul. Okey, jadi saya kira sekadar itu sajalah insya-Allah pertemuan kita pada hari ini. Suara pun dah makin hilang dah ni. Jadi insya-Allah mudah-mudahan apa yang kita kongsikan daripada hari ini, walaupun walaupun dia adalah benda yang asas, benda pengenalan, tetapi mudah-mudahan kita dapat sedikit sebanyak iktibar daripada penulisan kita, daripada apa yang kita kongsikan. Saya tak pasti Puan Zina, suara saya ni dapat dengar dengan jelas ke atau saya kena pakai mikrofon ke, saya tak sure. Sebab saya tak pakai earphone ni. Okey ke Puan? So far Alhamdulillah sebab saya pakai headset, so memang Okay. clear, cantik lah sangat-sangat. Mungkin pada yang tak pakai tu so far Puan Syida pun kata Alhamdulillah jelas. Okey, baik. Sebab saya pun tak tanya okey ke tak audio, saya main cakap je kan. Nanti syok sendiri pula. Okey, jadi kalau tidak terang ke, tidak jelas ke, mohon bagi tahulah pada host supaya kita dapat baikilah insya-Allah. Okey, jadi insya-Allah saya rasa sekadar itu saja perkongsian pada hari ini. Terima kasih sekali lagi pada pihak penganjur, pada hos Puan Fazina dan juga pada yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita ambil daripada hari ini menjadi panduan pada kita dan kita boleh share lah pada orang-orang yang lain untuk orang kata sebagai amal kita, sebagai panduan kita dalam baca Al-Quran. Sebab Al-Quran ni satu benda yang sangat penting dalam hidup kita. Jangan kita sisihkan Al-Quran, jangan kita jauhkan Al-Quran daripada diri kita. Walau sibuk macam mana pun sekalipun, luangkan masa, bagilah masa kita pada Al-Quran. Sekurang-kurangnya kalau tak boleh buka mushaf, bacalah apa-apa surah yang ringkas, yang kita hafal dalam kehidupan kita kan. Dalam solat pun kita baca surah kan. Jadi lepas Quran, lepas solat pun kita boleh zikir, baca ayat kursi, itu juga ayat Quran. Sebelum tidur pun kita boleh baca ayat Quran, jadi ayat kursi. Jadi maknanya kita tidak mahu kita keluar daripada golongan yang Nabi sebut tadilah, yang tidak ada sebahagian pun dalam Al-Quran dalam hidup kita. Itu dah menjadi syafaat kita di akhirat kelak, syafaat kita sebagai ahlul Quran, orang yang melazimi Al-Quran, insya-Allah. Jadi terima kasih sekali lagi sama-sama pada yang mengatakan terima kasih. Jadi insya-Allah saya rasa setakat itu saja. Okey, boleh Puan Boleh, insya-Allah Ustaz. Okay, baik. Jadi insya-Allah kalau tidak ada apa, kita akhirkan dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna sahlan idza syi'ta sahla. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih lagi atas perhatian. Terima kasih pada host, Pemerintah. Terima kasih pada semua yang hadir. InsyaAllah mudah-mudahan dipelihara daripada sebarang kemudaratan, dimudahkan segala urusan. Qul qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Alhamdulillah kelas untuk hari ini dah habis. InsyaAllah saya diberitahu kelas Ustaz akan setiap Selasa dan Rabu pada waktu yang sama ya. Okey. InsyaAllah. Okey, insyaAllah. Okey. Assalamualaikum semua.